Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, alhamdulillah untuk yang kedua kalinya, okey, uh, kita berbincang tentang bangkit buat tanpa disuruh Mizukara Volume 2. Okey, tapi sebelum kita berkomunikasi dengan Datuk, berhubung dengan Datuk, suka saya nak mengucapkan selamat menyambut Ramadan yang ke-21 pada hari ini. Alhamdulillah, diharap semuanya okey, enjoy dan kita habiskan sakit-baki Ramadan kita ni dengan mengisi banyak amal ibadat dan mencari sebanyak mungkin pahala dan insya-Allah kita banyakkan lagi penambahan ilmu dunia dan akhirat. Okey. Okey, Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam Katu. Okey, sihat Datuk? Suara you berdengung. Oh, suara saya pantul ke? Ada echo. Oh, ada ekor sekejap . Okey, macam ni? Okey Datuk? Better. Okey, betul. Okey, alhamdulillah. Okey Datuk, untuk hari ni kita sekali lagi berpeluang untuk berkongsi ilmu, mendengar kata apa pandangan berkongsi ilmu daripada Datuk. Nah, orang kata apa ada kesinambungan sejarah ni kan. Hari itu kita meletakkan volume 1 dan hari ini kita letakkan volume 2 dengan tajuk yang sama, bangkit buat tanpa disuruh Mizukara. Kan. Cuma mungkin dia berbeza, mungkin kita lebih tumpu pada hari tu kita umum, kita bercakap umum. Tapi hari ini mungkin kita lebih spesifikkan tentang leading people dan juga mungkin kita boleh kaitkan dengan society 5.0 dan mungkin juga kita boleh melihat, kita sikit boleh buat perbezaan antara bagaimana kita nak implement Jepun dengan Malaysia. Kan. Jadi apa yang menarik kata Imam Ghazali, dengan ilmu seseorang mampu melakukan hal yang dianggap bermanfaat bagi dirinya dan orang lain melalui pengetahuan yang dimiliki, kerana ilmu itu bukan untuk disembunyikan tetapi ilmu itu untuk disebarkan, kata Imam Ghazali. Itu kata Imam Ghazali. Dan ini kata pula tokoh Jepun kita ni, Datuk Zulkifli bin Abdul Malik. Mungkin Datuk boleh mudahkan? Kalau Imam Ghazali dah cakap betul, kita sokonglah. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada pihak iLead dan juga KBS kerana sudi mengundang saya buat kali kedua untuk bercakap. Kita teruskan pada tema kita iaitu Mizukara. Mungkin pada mereka yang mungkin sempat atau tak sempat mendengar semalam, just to reflect back, Mizukara maksudnya lah bangkit buat tanpa disuruh. Okay? Yang mana Mizukara bila diterapkan dalam masyarakat Jepun, ia bermula dari rumah dan terus dibawa ke sekolah. Dan di sekolah tu mereka diajar melalui pelajaran Dotoku ataupun moral study yang menerapkan nilai-nilai murni daripada peringkat umur 4 tahun hinggalah mereka 15 tahun. Itu wajib diterapkan pada semua pelajar-pelajar mereka, menyebabkan mereka setelah 40 tahun kemudian, sebab itu bermula tahun 1875, maknanya setelah 40 tahun memang wujud satu generasi baru yang lebih kata pun bertertib, berhemah dan juga mempunyai disiplin yang tinggi. Jadi saya rasa bukan saya je, ramai pemimpin pernah bercakap bahawa nak mengubah satu bangsa atau kumpulan tu, it takes 40 years, the cycle. And true enough, bila kita buat benda yang sama 40 tahun dulu, hari ini kita akan dapat lihat dia punya kesan ataupun impact dia kepada masyarakat. Jadi itulah kita lihat Jepun bangkit bukan sekadar kerana mereka tu berdisiplin, tetapi mereka pernah bukan dihina lah, kata orang pun menghadapi satu malapetaka besar bila pada Perang Dunia Kedua mereka tewas bila Hiroshima dan Nagasaki diletupkan
Itu merupakan satu impact yang besar yang mana seluruh rakyat Jepun sedar bahawa they need to change, they need to move on, they need to move forward. Jadi kadang-kadang kita ni kalau tak ada cabaran yang besar, kita tak insaf. Jadi mungkin kali ini timbul COVID-19 ni menyebabkan kita satu dunia akan duduk di rumah berfikir semasa PKP ni, what is it for me? What I'm going to do next step? Apa saya perlu buat lepas ni? Dan saya yakin dan percaya lebih kurang 90% sekadar berfikir tetapi tak tahu nak buat apa. Ada lebih kurang maybe 8% di kalangan tu yang mengatakan bahawa I start to do something, planning dari sekarang dan cuba buat. Dan ada 2% yang tengah buat sesuatu ketika PKP. Jadi ini semua manusia memang macam itulah. 90% just do not know what to do. Buat 10%, 8% yang mungkin start planning, do something, maknanya dia mula berfikir nak buat sesuatu. Cuma 2% saja yang benar-benar melaksanakan sesuatu ketika dalam keadaan gawat begini. Jadinya balik pada soalan Nizan tadi tu, bila kita cakap tentang society 5.0, kita kena mula dengan industri 4.0 dulu. Okay? Industri 4.0 tu bermula lebih kurang tahun 2000. Ketika itu kalau mungkin siapa yang lahir dalam tahun 60-an, 70-an mungkin faham tentang masalah Y2K. Ketika itu masyarakat dunia agak risau apa akan berlaku pada 31 Disember 1999 bila nak masuk tahun 2000. 1 hari bulan 1 tahun 2000. Mereka risau takut komputer tak bergerak. Mereka risau takut tiba-tiba dia punya washing machine tak boleh berfungsi. Atau komputer mereka tahu sebab apa digitally akan berubah daripada 1999 kepada 2000. Jadinya sejak tahun 1996 atau 95, ramai orang dah bersedia. Termasuk ketika saya kerja dengan bank kita dah mula upgrade sistem kita supaya kita tak nak nanti pada 1 hari bulan 1 2000 ada glitch, ada masalah. So since 1995 onwards kita dah mula upgrade sistem, kita dah mula memastikan bahawa Y2K bukan satu masalah dalam sistem kita nak mengendalikan kita punya perniagaan ataupun harian kita. Dan ketika itulah kita lihat Jerman, negara-negara Jepun semua ni, dia bukan sekadar kata nak melihat Y2K, tidak, beyond that. Jadi ketika itu Jerman mula menyebarkan dalam satu simposium tu mengatakan bahawa negara mereka akan masuk industri 4.0 pada tahun 2000. Dan Jepun kata, yes, kami pun nak masuk industri 4.0 tahun 2000. Ketika itu kita masih dalam industri 3.0. Dia kata we need to move forward. Kita nak kena masuk industri 4.0 pada tahun 2000 dan kita akan graduate pada 2020. Berarti Jerman, Jepun tahun ni dia graduate dah industri 4.0 tapi kita baru nak masuk. Okey. Dia orang dah graduate, dia akan graduate. Sebab tu sekarang Jepun dah boleh cakap pasal society 5.0 sebab dia dah graduate dah. Dia dah 20 tahun buat industri 4.0. Jadi dia dah masuk society 5.0. Jadi bila kita tanya apa tu industri 4.0, sebenarnya kita dah lalui dah. Di Malaysia kita tengah melalui. Sebab apa? Kita bersyukur ketika Jerman, ketika Jepun dan negara maju lain bercakap pasal industri 4.0, kita mempunyai dasar baru multimedia. Ketika itu Tuan Mahathir dah mulakan. Ada Cyberjaya lah, ada macam-macam kita buat projek-projek kita yang berkaitan dengan multimedia. Ketika Tuan Mahathir menjadi Perdana Menteri yang keempat dulu. Maknanya masa tu Tun berfikir bahawa kita tak boleh lewat. Kita kena at par dengan negara maju lain. Sebab tu kita ada dasar-dasar tu. Dan di situlah kita dah mula ada Cyberjaya dan sebagainya. Itu dah dimulakan. Kita ada multimedia super corridor. Itu semua sebenarnya meletakkan negara kita selari dengan negara maju lain dalam mengejar industri 4.0. Cuma walaupun dah disiapkan platform tu ada glitch. Ya, kemudian pemimpin-pemimpin seterusnya selepas tu Mahathir mungkin tidak follow through projek tu dengan baiknya, maka kita ketinggalan sedikit dalam industri power. Tapi kita tidak jauh. Kita masih berada dalam track yang betul. Okay? Jadi apakah tu, kita nak tanya apa tu industri 4.0? Pertama, dia dah mula ada artificial intelligence to replace human. Maknanya banyak robot, banyak mesin digunakan untuk mengambil alih tugas-tugas manusia. Itu. Mungkin kita nampak sekarang ni. Hari ni saya rasa kita dah mula terbiasa dengan robot dan sebagainya. Sebab apa? Di kilang-kilang dah banyak ada robot. Kadang saya tanya kawan-kawan saya yang penjualan dia katakan 30 juta setahun. Saya tanya berapa staff dia ada? Dia kata ada 40 staff aja. Menunjukkan apa? Menunjukkan dia dah banyak gunakan robot dalam syarikat dia sebab dia perlu 30 pekerja untuk menjana 30 juta punya pendapatan.
Itu menunjukkan bahawa kita dah berada dalam situasi tersebut. Tapi kalau kita menjana 30 juta, tapi punya 300 pekerja, maknanya kita belum lagi masuk dalam industri 4.0. Maknanya kita tak gunakan robot, tak gunakan mesin yang betul untuk menjana produk yang lebih tinggi. Jadi ini yang dimaksudkan dalam artificial intelligence tu. Dan kita dah mula ada digital economy. Okay? Kita dah ada jualan online dan sebagainya. Itu digital economy kita. Yang mana pada tahun 2000 dah mula ada Amazon.com. Masa tu Alibaba belum ada lagi. Shopee dengan Lazada ni baru-baru ni. Dulu-dulu. Maknanya yang ada tahun 2000 dah ada 1-2 syarikat dah mula online business. Itulah bermulanya digital economy, dan Malaysia tak terbelakang. Kita pun ada syarikat seperti MB Berhad. Dia dah mula ada mb2u.com tahun 2002 gitu. Maknanya dah ada banyak syarikat dah mula embrace into digital economy pada ketika itu lagi. Lepas kita ada digital society. Dulu kita tak ada WhatsApp group. Kita tak ada apa-apa guru-guru. Sekarang dah ada. Itu nama digital society. Kita ada WhatsApp group, kita ada IG, dan itu semua, Facebook, itu semua disebut sebagai digital society. Kita ada perkumpulan. Kalau dulu bayangkan kalau Tok Penghulu tu ada benda baru nak beritahu pada satu kampung, dia kena berjalan 3 hari 3 malam pun selesai nak beritahu. Tapi hari ni ketua kampung dia tekan je mesej, satu kampung tahu dah cerita apa nak buat, gotong royong nak buat. Dulu tak ada. Dia kena pergi rumah ke rumah nak menyebarkan berita. Kan? Atau kena pergi ke balai raya buat announcement, tak semua orang dengar pun. Jadi kita dah mula ada digital society yang menyebabkan hubungan kita. Macam saya dengan cucu saya, hari-hari kita boleh tengok dia dekat Skype ataupun FaceLine kita dah boleh berbual dengan dia melalui digital yang ada. Ini menyebabkan digital society makin merapatkan jurang. Maknanya tak jauh tak. Kita boleh mesyuarat. Macam hari ni sebenarnya kita menggunakan digital society kita untuk bermesyuarat. Saya bercakap sini depan mungkin berapa ratus orang yang mendengar macam ini. Ini dah satu contoh yang mana kita dah masuk dalam digital society. Lepas tu kita dah mula masuk digital, kita panggil sustainable energy. Kita dah mula gunakan solar system untuk kita punya energy. Tapi negara kita mungkin tak begitu aktif dalam bidang tu. Tapi dah mula ada. TNB dah mula adakan tender-tender yang mana kita gunakan kuasa solar untuk menggantikan pembakaran arang batu atau coal untuk create kita punya electricity. Jadi ini semua dah ada. Kemudian apa lagi? Industri 4.0, intelligent mobility. Kalau dulu saya kalau kata nak pergi Penang kan, kadang-kadang sesat larat. Pusing-pusing tak jumpa jalan. Tapi hari ni dah senang, kita ada Waze. Kita dah tahu pukul berapa nak perlu keluar. Itulah dinamakan intelligent mobility. Dulu benda ni cuma dipakai oleh tentera-tentera untuk berperang dan sebagainya. Tapi hari ini kita hari-hari kita guna. Kadang-kadang sebelum ke mana, saya dah tahu appointment saya pukul berapa, saya dah Waze dah. Pukul berapa saya perlu keluar rumah dan saya tahu jalan mana yang selalu saya pakai atau saya ambil untuk saya sampai ke destinasi dengan lebih cepat. Jadi ini merupakan salah satu lagi yang baik. Yang betul. Dan dah banyak lagi. Dalam digital economy, kalau dulu saya kata nak pergi melancong lah ataupun nak pergi keluar negara, saya terpaksa pergi ke syarikat pelancongan untuk book tiket dan sebagainya. Dan benda tu agak mahal. Tapi hari ni saya cakap dengan anak saya, dia dah pandai-pandai. Dia masuk dekat booking.com ke agoda.com ke sebagainya, dia dah boleh booking. And then in fact, kalau dia masuk eDreams tu, dia dah boleh dapat package daripada flight sampailah ke hotel dengan harga yang begitu kompetitif. Jadi menunjukkan digital economy menyebabkan kita cut cost. Betul. Cuma of course lah, ada syarikat yang hilang kerja lah kan. Sebab kerja tu dah diambil oleh platform-platform tu. Tetapi ini menunjukkan apa? Yang untung siapa? Rakyat. Pengguna dapat menikmati banyak benda yang baik disebabkan industri 4.0. Buat kita sebut, kita ada sekarang ni dia panggil healthy living. Anda mungkin pernah tengok, saya pun dulu ada, kita ada jam yang memberitahu kita hari ni dah berapa langkah kita berjalan. Yes, betul. Lepas tu dia beritahu kita pula tidur kita deep sleep atau tidak. Kadang-kadang jam tu sebab kita pakai masa tidur, dia keluar pagi keluar data. Wah deep sleep. Ataupun tidur kita migau banyak tak deep sleep. Mana tidur yang tak merehatkan. Jadi benda-benda itu dinamakan healthy living. Dan ada pula yang terkini ni, dia dah beritahu kita dah sebenarnya kita ni obese, agak gemuk sikit. Jadi kita kena kurang sikit makan karbohidrat. Bila kita makan karbohidrat, dia bergegar perut dia. Jadi kita pun tersentap tak dia makan. Jadi dia dah mula ada kita ni healthy living punya digital yang untuk membantu kita menjaga kesihatan kita. Dan sekarang kita kenal pasti bahawa kebanyakan doktor-doktor ataupun pakar-pakar bedah, dia akan bekerjasama dengan IoT, Internet of Things.
Maknanya dengan robot, dengan gadget untuk dia memudahkan dia buat pembedahan. Sebab dia bukan saja nurse saja, they need to work together with all this. Dan saya dengar terkini macam di India, you boleh check you punya BMI dekat tepi stesen kereta api je. Masuk ke tempat tu, masukkan tangan dan sebagainya. Kemudian dia boleh check you. Sama ada you obese ke tidak, you punya lemak berapa banyak. Dan ini semua kalau dulu kita terpaksa pergi ke hospital untuk buat medical check up, baru dapat data-data tu. Hari ni just walk in, within 5 minutes you dah dapat dah you punya database. See, this is something yang kata healthy living kita dah mula. Hari ni kita dah ada sedikit kata orang pun cara untuk mengetahui kedudukan sebenar kesihatan badan kita. Kemudian kita ada social security system. Sekarang ni dah bagus kan? Dulu kalau kita terpaksa adakan jagalah, guard lah sebagainya. Sekarang ni kita ada kamera yang boleh tangkap, capture gambar. Dan sekarang kalau di negeri China dah mula boleh scan muka orang tu. Dah boleh scan orang tu. Jadinya ini semua dari segi apa? Nak jaga keselamatan. Mungkin muka orang tu dah disenarai hitamkan sebagai orang yang wanted. Dia memang orang nak jahat. Jadi bila nampak aja gambar, dia capture terus pergi pada cloud tu beritahu, inilah orang yang jahat ni sekarang berada di mana. Ini membantu polis untuk mengawal dari segi keselamatan masyarakat. Ini sikit sepintas lalulah apa itu industri 4.0. Jadi kalau anda lihat semula, anda takkan rasa bahawa Malaysia ke belakang sebab apa yang saya buat ni dah ada di Malaysia. Betul kan? Kita ada security system kita, healthy living pun dah ada. Kita pun pakai Waze, maknanya kita memang dah dalam intelligent mobility, kita ada sustainable energy, dah ada banyak solar system dan sebagainya diguna pakai kan. Kemudian kita ada digital society. Siapa sini yang tak ada IG? Siapa yang tak ada FB? Siapa yang tak ada WhatsApp group? Semua ada. Menunjukkan kita dah mula masuk dalam industri 4.0. Dan of course kita terlibat secara langsung dalam digital economy. Hari ni kalau saya rasa hari ni petang ni nak makan apa nak berani, kita just log in je. Grab dah hantar ke rumah. Itu part of digital economy yang akan ada perubahan. Itulah Izan sedikit sebanyak tentang IR 4.0 sebelum kita masuk pada society 5.0. Nak saya teruskan ke atau ada apa soalan kat sini? Okey, soalan dia macam ni Datuk. Okey, kita bermula sebelum kita melangkah ke 5.0. Saya tak dengar. Okey, sebelum kita melangkah ke 5.0. Okey, Datuk clear dengar? Saya tak dengar. Datuk tak dengar? Okey, ini Datuk dengar? Dengar tak? Datuk dengar tak? Sorry, saya tak dengar. Tak apa, boleh saya dengar. Tapi saya dengar Datuk. Datuk dengar saya tak? Saya tak dengar. Okey, tak apa. Datuk teruskan. Saya teruskan. Okey. Jadinya bila kita cakap pasal society 5.0 ni, sebenarnya yang isytiharkan society 5.0 ni ialah negara Jepun. Okey. Tapi kalau kita lihat society 1.0 tu apa? Itu zaman purba lah. Okey. Bila kata society 2.0 tu zaman petani. Okey, orang bertani dan sebagainya. Society 3.0 orang dah mula masuk industri dan sebagainya. Society 4.0 orang dah mula masuk digital. Society 5.0 ni dia dah balik asal. Ini saya nak cerita sikit, agak menarik sikit. Society 5.0 ni kalau ada masa nanti tolong Google. Ada banyak fakta-fakta yang kerajaan Jepun keluarkan apa maksudnya di sebalik Society 5.0. Sebenarnya Society 5.0 ni lah satu step ahead ataupun moving forward kepada Society 4.0. So, ketika Society 4.0 mereka dah mengumpulkan semua database. Dia banyak database dah dikumpulkan dalam cloud kita, dah banyak sekali database. Dan sekarang ni tiba masanya macam mana database tu boleh pakaikan oleh manusia sejagat. Jadi ini dan dia orang dah mula berkongsi database ni bukan sekadar untuk satu negara tapi satu dunia, berkongsi informasi supaya pergerakan dia dapat memberi manfaat kepada manusia sejagat. Okey, saya nak cerita sikit. Antara satu benda yang digunakan ialah dalam society 5.0 ni ialah informasi kesihatan, informasi pertanian, informasi tentang malapetaka. Itu semua dah boleh dapat dan kita boleh bersedia. Okey. Macam contoh sekarang ni, dengan adanya kerjasama antara banyak negara, mungkin R&D dari segi mencari penawar kepada COVID-19 mungkin dapat dipercepatkan. Okey, masing-masing berkongsi.
experience masing-masing dan digunakan cyberspace information tu untuk mereka sama-sama mencari penawar kepada COVID-19. Itu contohlah. Sebelum pada tu mungkin sebab apa banyak benda lain mereka telah bekerjasama. Itu sebab kata business jadi borderless. Tetapi untuk mencapai society 4.0, suka tak suka kena pakai 5G lah. Maknanya internet kita punya internet kita meluas dan 5G digunakan secara menyeluruh satu dunia, baru benda ni boleh diterapkan dengan baik. Okey. Dan di situ kali banyak robot-robot digunakan. Banyak robot-robot digunakan. Okay? Dan saya hari ni lah, kita contoh macam anda pun. Bila kali terakhir anda pergi bank, kadang-kadang kita tak pergi bank lah. Kita semua online banking je kan. Itu sebab apa benda tu berlaku? Sebab apa kita dah boleh bayar telekom bill, kita dah boleh bayar bil lain. Sebab apa dia orang dah mula berkongsi informasi. Berkongsi payment gate. Kita panggil gateway dia dah dikongsikan. Jadinya memudahkan semua perniagaan berurusan dengan menggunakan database. Sama juga pihak kerajaan. Kita katakan DBKL boleh berkongsi informasi tentang rakyat masyarakat di wilayah keseluruhan dengan kerajaan pusat dan sebagainya, dan banyak perkara yang boleh diguna pakai dari data-data yang ada. Saya ambil satu contoh simple lah, pertanian. Kalau selama hari ni kan pertanian dia orang macam masing-masing je tau. Masing-masing. Tetapi di Jepun apa berlaku bila dia dah wujudkan society 5.0 ni, semua petani berkongsi ilmu. Bila berkongsi ilmu, apa yang berlaku, dia orang dah mula berbual pasal baja apa yang terbaik untuk dia punya tanaman. Jadi bila pihak-pihak pengeluar baja ni menyelami kemahuan dia orang, dia dah boleh buat R&D dah. Dia tak perlu nak buat survey-survey lagi. Perbualan mereka tu saja sebenarnya dah membantu mereka untuk kaizen ataupun improve the quality of dia punya baja untuk masa datang. Jadi kadang dia cerita pasal benih yang baik contohnya. Jadinya bila cerita dan orang-orang yang terlibat dalam pembenihan akan mula berfikir macam mana nak upgrade dia punya. Ini semua sebenarnya bila dah ada society yang berkomunikasi, database yang banyak, maka lebih mudah untuk diadakan R&D. R&D akan dapat dibuat dengan lebih cepat sebab tak perlu nak buat survey, tak perlu nak buat lagi kaji selidik sebab banyak raw data dah ada untuk dimulakan. Ini antara benda-benda yang saya dapat lihat. Dan dia orang dah mula pakai drone untuk menyembuh baja dan juga dan jadi tenaga manusia dah mula kurang. Jadi bila tenaga manusia dah kurang, petani-petani tu dah boleh fokus benda lain. Daripada dia spend masa 8 jam hingga 10 jam sehari di ladang, mungkin mereka dah boleh cut down 2 jam atau 3 jam lagi untuk buat benda lain. Mungkin dia boleh buat R&D, mungkin dia boleh buat pemasaran ataupun strategi lain untuk mempertingkatkan mutu pertanian mereka. Jadi ini benda-benda ni semua, apa yang Society 5.0 target ialah melegakan manusia. Dia nak manusia ni tak stres lagi. Sebab dia lihat dalam industri 4.0 manusia makin stres. Manusia makin tertekan. Jadi dia kata no, kita kena balik asal, kita kena jadi manusia yang lebih relax. Jadinya bila masuk society 5.0, banyak kerja-kerja kita dah mula diambil alih oleh mesin. Contohnya baru-baru ni saya hujung tahun lepas saya bersama dengan KPPA kita melawat Jepun. Yang ketika itu kita melawat satu tempat R&D untuk Panasonic. Kalau saya tanya Izan lah, Panasonic jual apa? Mesti Izan cakap jual barang elektrik tu lah. Betul. Itu memang Tetapi sebenarnya hari ni Panasonic dah mula tanam tanaman organik dalam bangunan. Menggunakan hidroponik. Dalam bangunan. Bangunan. Jadi kita dia orang dah berubah ni daripada electricity punya produk, bukan saja tu dia dah pergi kepada bahan-bahan organik. Kenapa? Dalam society 5.0 dia dah tak nak lagi dah jual sayur-sayur yang banyak baja tiruan ataupun insek kita panggil pesticide atau racun serangga. Tak mahu dah. Dia nak kita supaya badan kita sihat bila kita makan produk-produk. Jadi satu ketika nanti you akan lalui satu ketika kalau kita jual barang-barang yang ada bahan cemar akan disaman. Itu society 5.0. Begitu juga siapa pakai plastik akan disaman sebab dia kata plastik ni telah merosakkan muka bumi. Jadi dia kena pakai biodegradable punya botol plastik dan sebagainya kalau nak pakai plastik juga. Tapi macam kita ajar di Selangor, kita dah mula dah. Siapa pakai plastik saman 20 sen. Kan? Itu kita dah lalui. Jadi
ini akan prosesnya akan berlarutan berterusan sehingga satu masa nanti anak-anak kita dah tak pergi kedai minta plastik bag. Dia dah ada recycle bag yang dibawa di rumah untuk shopping. Hari ini saya lihat anak saya, isteri saya bila pergi ke shopping mall dia dah bawa dia punya recycle bag untuk bawa balik barang-barang yang dia beli. Maknanya dia dah muda, dia kata buat apa nak bayar 20 sen kan untuk bawa plastik. Jadinya inilah awareness yang telah mula. Tapi kalau di setengah negara dia dah mula adakan sistem saman dah. Kalau you pakai kata Euro engine yang merosakkan alam sekitar, saman. Mula-mula dia kasih insentif untuk mereka upgrade engine mereka supaya mengeluarkan, tidak mengeluarkan terlalu banyak asap-asap yang berbahaya. Jadinya bila sampai tu ketika semua orang expected to have changed all their engine. Now kalau siapa tak pakai engine yang mengeluarkan asap yang baik, maka disaman. Itu je dia buat. Maknanya dia ada satu fasa yang dia bagi kelonggaran, tapi lepas pada tu dia akan implement. Percayalah dengan saya, satu ketika macam bila saya ke negara-negara maju, kita lihat sudu dah pakai kayu, dia dah tak pakai plastik lagi dah. Even kalau di Jepun yang ketika baru ni saya pergi, lepas you minum you dah boleh makan je dia punya cawan. Sebab dia buat di wafer daripada macam makanan macam kon apa tu, kon aiskrim. So lepas minum tu makan je, benda tak payah nak buang. So benda-benda ni orang dah masuk dalam era tu hari ni. Dan baru-baru ni bila saya ke Panasonic, saya tengok dia ada smart home. Smart home, smart city, dah macam-macam. Dan semua ini dah masuk Society 5.0. Pertama apa? Kalau di Jepun you lihat, katakanlah Ezan nak hantar barang daripada Putrajaya ke Kajang ataupun ke Shah Alam. All you need to do, you masuk ke application, you tekan, dia akan give you password. Lepas tu je you akan beritahu berapa berat barang you, berapa besar dan sebagainya. Dan dia kata okay, in 30 minutes ada lori akan datang. Bila itu you ada kotak untuk you, tolong masukkan surat dalam kotak tu. So what they do, bila lori tu sampai, pintu tu terbuka, ada kotak nombor 017. Itu Ezan punya. So you tekan password, kotak tu terbuka, you masuk surat you dan kemudian on the way, lori tu dah beritahu you punya penerima di Shah Alam, ada surat dari Ezan sekiannya, ni password dia untuk buka kotak tu. So lori tu sampai rumah orang tu, dia pun buka pintu tu terbuka, dia pun tekan password, keluarkan surat tu. Yang bestnya lori tak ada pemandu. Itu Society 5.0. Okay? Jadi ini semua apa? Ini maknanya kita dah berera kepada, kita ada ramai manusia yang boleh ringankan kerja mereka. Maknanya ada benda lain take over. Sebab kita macam semalam saya dua hari lepas saya cerita pasal kenapa Grab sekarang ni bagi mendapatkan database. Why? Satu hari Grab car tak perlu pemandu, dia tak perlu kita untuk pandu kereta kita. Yang dia nak sekarang database. Dia nak tahu di stesen kereta api LRT, katakan Kelana Jaya, berapa kereta harus diletakkan di kawasan tu dari jam 8.30 hingga 9.30 pagi. Itu peak hours. Dan ke mana selalunya orang pergi. Jadi kalau di situ dia perlukan 10 kereta, dia akan letak 10 kereta di situ. Yang tanpa pemandu, yang you just key in on the way daripada rumah you sampai Kelana Jaya station, you dah key in, you dah dapat turun station ni, ada kereta yang tak ada pemandu akan bawa you ke destinasi you, dan you are there. Jadi ini semua database. Sama juga GrabFood, apa semua ni, kerja dia ialah mencari database untuk mengetahui apa keperluan orang kawasan tu dan berapa motosikal tanpa pemandu yang perlu diletakkan di kawasan tu untuk menghantar makanan satu ketika nanti. Jadi ini semua kita kena faham. Dan Malaysia pun dah masuk, kita dah nak masuk Proton nak buat kereta keempat kita yang mana tanpa pemandu. These are things we are on track untuk buat benda-benda. Dia tak ada benda yang kata mengejutkan akan berlaku. Satu hari nanti siapa bawa kereta kena saman. Satu ketika nanti semua manusia tak dibenarkan bawa kereta. Melainkan you dapat urusan polis. Sunyi jalan raya Datuk. Pasal you tak boleh. So this is something yang kita kena. This is society power. Ketika itu memang kereta semua dikawal dan sistem internet pun bagus. Dan bila keadaan tu berlaku, ada kemalangan tak? Tak ada kemalangan tak? Sebab semua ada dikawal. Hari ni tak terkawal. Betul. Minum arak lepas tu bawa kereta dia langgar orang. Jadi itu semua tak terkawal. Jadi akan datang benda-benda tu boleh diselesaikan masalah. Juga dan kita lihat macam saya masuk ke smart house, smart home Panasonic tu. Bila kita masuk je dia macam ada katakan dapur dia lah. Kat dapur dia dia punya so called meja tu memang digitalized lah. Dan dia boleh tanya kita hari ni nak makan apa? Dia tanya. Dia canggih sangat tu. Memang canggih sangat tu. Dia kata apa yang ada? Dia kata kalau ikut apa yang ada dalam peti ais hari ni cuma nasi goreng kampung je.
Kalau nak makan laksa Johor tak cukup sebab bawang tak ada. Dia cakap, dia boleh beritahu. Sebab apa? Rupanya bila kita beli barang kita, bila masuk aja dalam peti ais, dia dah sense. Dah sensor dah. Apa barang yang kita masukkan, berapa berat, berapa kalori, semua dia dah digitalkan. Jadi dia beritahu. Dia kata, jadinya kalau katakan tak cukup, malahan dia beritahu kat handphone kita, bawang tak cukup, nak ke saya order di Tesco? Dia beritahu pula tu. Kalau kita nak aja, dia akan order Tesco, bayar online, Tesco pun hantar ke rumah kita, cukuplah bawang di rumah kita. That kind of smart refrigerator dah ada dah. Maknanya kita dah boleh berbual dengan peti ais kita. Kita dah boleh berbual, dan yang bestnya kita kata tak apalah kita makan nasi goreng kampung ni lagi ni. Kita tak boleh tuan sebab you obesity. Tak sesuai makan goreng. Dia pula nasihat kita tak boleh makan kata dia sebab kita ni gemuk kata dia. Jadi ini yang semua kata orang kenapa dia boleh buat, sebab apa? Database dah dikumpulkan. Dia dah boleh berbual dengan kita. Itu smart home. Jadi saya pun masuklah ke ruang tamu, duduk je kat ruang tamu tu, dia tanya nak tengok apa. Jadi saya cakap je, kalau nak tengok Discovery Channel, dia buka lah Discovery Channel. All these things. Atau kita saya nak tengok yang minggu lepas punya movie yang kat ni, dia akan. So this is smart home. Itu dekat ruang tamu, lighting semua dijaga, dan you make your life easy lah. Bagi saya, ini bukan untuk jadi malas, tidak. Dia memikirkan bila orang tua berseorangan masih boleh hidup selesa. Walaupun tanpa ada orang gaji, tanpa orang yang jaga mereka, they can survive alone. Itu sebab apa Jepun sekarang ni punya peratusan orang tua terlalu tinggi. Dia menjelang 2030, rasanya dia akan ada lebih kurang 46% orang yang melebihi umur 60 tahun. Jadi dia ramai generasi tua. Jadinya they need to prepare themselves. Smart home is very crucial. Dia perlukan smart home. Sebab takkan banyak rumah orang tua dia nak buat kan, tak terbuat. Jadinya kalau ada smart home, is a solution to all these people. Jadinya kita masuk pula ke bilik tidur. Saya masuk bilik tidur, saya baring. Bila baring kan, dia boleh beritahu lah, baring aja dia dah scan badan kita. Hari ni kita letih ke apa ke, dia cerita. And the best, the next morning bila kita bangun, dia pun keluarkan lagi cerita. Semalam dia tidur tak nyenyak, daripada pukul 3 hingga 4:45 tak nyenyak. Lepas tu dia ada deep sleep. Dia beritahu benda tu. Jadinya tahap kesihatan kita diberitahu oleh katil kita. Yang mana dipancar pada ceiling kita ada database kita tentang badan kita. Dan saya pun masuklah bilik air. Yang baik bila masuk bilik air je, kita pun nak, dia boleh beritahu saya, dia kata, Zulkifli San, you look better with the beard. Dia suruh saya pasang misai dengan janggut, kata dia. Lebih handsome, kata dia. Dia pula, jadi untuk perempuan dia boleh beritahu kat mana nak make up. This is smart. Okay? Benda-benda ni semua mempermudahkan kita daripada kita tak tahu apa nak buat, ada orang advice kita based on database, based on badan kita dan tu. Jadi ini yang saya nak ceritakan tentang perubahan yang akan berlaku. Dan akan satu masa nanti green technology wajib. Wajib. Dia tak ada compromise lagi dah. Maknanya semua orang mesti berubah pada green technology. Sebab apa? Dunia kita makin mereput. Dunia kita makin tua. Bumi kita maksud saya. Jadinya kita harus jaga bumi. Jadinya kita dah, generasi dulu kita, tok nenek kita dan kita ni telah banyak mencemar bumi. So tibalah masanya masuk Society 5.0 ni kita mula menjaga bumi kita. Society 5.0 lebih pada menjaga muka bumi, menjaga kesejahteraan penduduk dunia itu sendiri. Dan ketika itu biodegradable product memang wajib dah. Kalau you jual plastik aja, you jual barang plastik memang kena saman. Macam dulu sebenarnya zaman-zaman kita mula-mula katakan industri 2.0 kan. Bila kita buat tayar, kita betul gunakan getah tau. Tapi bila masuk industri 3.0, 4.0, dia jadi synthetic rubber. Dia dah pakai bahan kimia. Gitu juga. Zaman-zaman dulu bila sebut vitamin C, dia akan makan vitamin C daripada limau. Daripada buah ceri. Tetapi hari ini vitamin C dibuat di makmal. Okay, itu bezanya. Dia kena nak cepat dan murah. Okay? Dan dia dah mula gunakan makmal untuk create vitamin C. Of course ada side effect. Akan ada side effect bila kita makan benda-benda itu. Jadi saya pernah dengar saya punya mentor saya, Profesor Diraja Muka Aziz. Kadang dia kata, Zul, actually kita punya nenek moyang kita ni memang smart, super smart, brilliant kata. Dia contohkan saya nasi lemak. Nasi lemak yang tok nenek kita buat dulu, very simple. Pertama dia mesti dalam daun pisang. Kerana melahirkan aroma yang segar. Wangi. Nombor 2, dia ada nasi. Nasi yang dimasukkan santan. Dia menunjukkan kita punya
kita punya karbohidrat Lemak tu je. bersama dengan ada vitamin E di situ. Okey. Yes. Kemudian kita ada apa dalam nasi lemak? Biasa kita ada 2-3 slice of timun. Itu vitamin C. Kemudian kita ada kacang, Telur. itu vitamin E. Kita ada ikan bilis, itu apa dia? Yes. Itu zat besi. Dan kita ada telur, protein. So, piramid pemakanan tu dah cukup cantik dah. Yes. Brilliant kata dia. Tetapi, apa yang berlaku hari ni, kita masukkan apa? Kita masukkan gendang ayam, kita masukkan apa tu, paru, kan? Jadi ini mencacat kan. Jadi kita kena balik pada asalnya. Jadinya society 5.0 ni ibarat macam tu lah. Kita nak balik asal lah. Come on lah. Buat benda yang you all creativity you all ni, dia kata put aside lah. Okay. Sebab itu telah mencemar bumi, telah merosakkan kesihatan seluruh dunia. Hari ni, kenapa negara maju nak cepat-cepat masuk society 5.0? Sebab bagi mereka, bajet kesihatan terlalu tinggi. Terlalu ramai orang sakit jantung, terlalu ramai orang sakit kencing manis dan sebagainya. Maka mereka fikirkan bahawa you need to change. Kita kena makan bahan-bahan organik semula. Jadi ini yang semula salah satu benda yang mereka tekankan. Yes, tapi Datuk, boleh saya respon? Saya tak dengar Aizan cakap. Okey, Datuk ada mui apa-apa tak dekat handphone Datuk tu? Sebab saya dengar Datuk clear. Saya dengar Datuk sangat clear. Yes. Okey. Saya dengar Datuk sangat clear. Yes, saya dengar Datuk sangat clear. Okey. Sekarang boleh dengar tapi ada putus-putus. Tak apa. Okey, ada Okey, saya apa yang Datuk sampaikan ni, Datuk clear dengan saya? Dengar. Okey, apa yang Datuk sampai ni 5.0, okey, saya boleh tak saya just nak test dia respon daripada saya ni supaya Datuk lebih clear dan kita ada berlaku sedikit two-way communication, boleh Datuk Boleh. Okey, apa yang Datuk sampaikan ni memang sangat cantik. Remote Society 5.0 memang sangat orang kata apa, melonjak negara kita ke arah kepada kemajuan. Tetapi ada sedikit persoalan yang juga mungkin rungutan ataupun yang tak diterima 100% oleh masyarakat kita. Contoh macam tadi plastik bag. Mula-mula plastik bag, kalau nak pakai plastik bag kena bayar deposit. Itu mula-mula yang pertama berlaku adalah rakyat kita merungut. Nak pakai plastik pun kita dah beli barang, nak kena bayar lagi deposit. Itu menjadi rungutan dan kita pula tidak memberi satu maklumat yang betul-betul konkret, yang betul-betul kata apa, kenapa kita perlu charge, kenapa kita perlu kurangkan plastik itu. Benda tu mungkin tidak dikongsi ilmunya kepada masyarakat kita. Dan kedua, bila terlalu banyak sangat dengan teknologi, kita berbalik juga pada orang-orang kita yang terdahulu. Mereka makan mengatakan bahawa kalau dulu kita panggil kenduri, contoh kenduri panggil bagi kad, jumpa. Sekarang kenduri bagi by WhatsApp. Okey, bagi WhatsApp ataupun just call bagi WhatsApp. Kadang-kadang itu tradisi kita, orang kita, masyarakat kita di Malaysia ni masih lagi mengikut norma tradisional. Macam mana kita nak mengubah persepsi itu? Kalau society 5.0 tu dah cantik. Sebab apa? Sebab dia memperlihatkan bahawa kemajuan negara ni penting. Kemajuan negara ni penting dan juga sebenarnya persediaan kita untuk di hari tua. Kalau Tilam dia boleh bercakap, Petik Ais dia boleh bercakap, sebenarnya dia meringankan beban kita. Kalau saya suka benda macam tu. Kan, tak payah fikirlah. Tetapi ada segelintir ni yang masih lagi tidak menerima. Dia tak menolak tetapi dia tak menerima. Apa pandangan Datuk tentang ini? Saya bila kata tak menerima ni, saya selalu suka ikut konsep Toyota. Toyota punya sistem the 7 why. Why? Kenapa? 7 kali kita kenapa, baru kadang-kadang kita take punca kenapa orang tak faham. Kenapa benda tu tak dilaksanakan. Ini konsep Toyota punya management system. Dia suka bertanya 7 kali ke dalam. Okay. Pertama, bila cakap pasal katakan bila Selangor implementasi apa tu bayaran 20 sen bagi plastik. Sebenarnya kerajaan Selangor tak dapat duit tu kan sebenarnya. Cuma dia nak timbulkan perasaan perasaan geram because dia kena bayar denda kan. Tetapi apa yang kesilapan lah, atau boleh diperbaiki lagi ialah dari segi menerangkan. Jadi menerangkan ni kita tak boleh terangkan kepada mak bapak. Mak bapak ni dah degil. Kita terap anak-anak dia. Di sekolah kita terapkan benda tu. Sebab apa sekarang ni kita tak boleh nak ubah mak bapak. Dia dah macam tu.
Tapi kita boleh ubah anak-anak mereka. Kita di sekolah, kita kan ada program kenapa plastik tak bagus untuk hidup mereka. Betul. Itu seminar ke ataupun program kita boleh adakan macam lakonan, kita boleh ada dalam bentuk esei, pidato, tema-tema tu. Jadi dia tak langsung bila you terapkan ni tiap-tiap penggal, tiap-tiap bulan ada program kesedaran tentang bahayanya plastik pada muka bumi. Anak-anak ni balik akan bercerita dengan mak bapak. Betul. Bila anak-anak ni ikut mak bapak pergi ke kedai, bila mak bapak mengungut apa ni dah beli pun nak kena bayar 20 sen lagi nak beras dia. Yes, Anak betul. Sebenarnya plastik tak baik. Dia merosakkan muka bumi. Kebanyakan plastik masuk ke laut dan dari ikan makan plastik. Jadi kita makan ikan plastik mahal. Jadi anak dah boleh bercakap. Jadinya sekarang ni it's about kita kena reverse psychology dah. Betul. Kita dah kena buat reverse. So apa perubahan besar yang kita nak ubah bukan mak bapak ni. Dah kata saya mak cakap too late to change. Tetapi yang nak ubah anak-anak dia. Jadi apa yang kerajaan pusat atau kerajaan negeri harus buat ialah banyakkan program kesedaran. Macam kita semula contohnya kan. Kita semula fail because kita tak buat betul-betul di peringkat bawahan. Tadika, sekolah rendah, sekolah menengah. Ini yang generasi yang nak kita ubah, bukan mak bapak dia. Jadi kadang-kadang kita approach kita ni, kita salah target market. Betul. Kita salah target. Mana yang kita nak sedarkan? Yang lastnya yang keluar di 20% yang paling marah, lala dia dah tak uji kerajaan tu. Jadi jadinya kadang-kadang benda ni kadang-kadang bila kita buat step yang salah, kita dapat keputusan yang salah. Kalau kita tanam benih tomato lah, tak keluar durian. Jadinya something we must understand. Apa yang kita buat tu kita kena kaizen, kita kena improve balik approach kita tu. Dan saya memahami cara Jepun normally dia banyak nak buat kepada anak-anak. Perubahan dia tahu. Parents listen to children. Memang. Tak percaya you balik rumah, you ada anak kan. Anak kita, cikgu cakap. Kita cakap dia tak dengar. Cikgu cakap dia dengar. Nah, sometimes we must learn from that lah. Kenapa buat them? Bila dia tahu, dia bercakap dengan parents boleh berubah. Kadang-kadang sakit hati juga. Bila anak tegur kan. Bila anak tegur tu, insaf lebih lah. Betul. Sampai approach kita kena ubah sikit lah. Itu pendapat saya. Okey, Datuk. Baca ada satu soalan daripada ni. Okey, Datuk dengar ya. Ada soalan. Okey. Datuk clear ya dengan saya? Ya. Clear? Okey, clear. Okey. Ada satu soalan ni. Daripada Muhammad Fazil. MFLS Bukit Sagu. Okey. Dia tanya, saya baca untuk Datuk Okey, salam Datuk. Ketika dulu kita sering diutarakan mengenai dasar pandang ke timur dan rujukan negara adalah Jepun. Jadi dalam tajuk Mizukara ini, bagaimanakah cara kita untuk menerapkan dalam jiwa rakyat kita, terutamanya golongan belia bagi menggerakkan nilai bangkit buat tanpa disuruh ini? Ini soalan dia. Dia dah cakap sesi lepas, ulang kaji. Mungkin dia tak puas hati kot. Bila volume tu ni dia rasa nak lagi kepuasan tu Datuk. Dia nak dengar daripada Datuk. Okey. Terima kasih pada soalan yang dia begitu. Yalah, bila kata nak mulakan tu, saya macam kali lepas saya cakap kan, bab kata Mahatma Gandhi lah, kalau nak ubah dunia bermula dengan diri kita. Okay? Yes, betul. Kalau Michael Jackson pun cakap benda yang sama, the person who want to change the world, the person in the mirror. Jadi maknanya orang yang dalam cermin itulah yang patut merubah dunia. Jadinya kita kena faham bahawa perubahan tak kira lah dasar pandang timur. Saya cakap memang kami diajak. Kami dihantar batch pertama kami 37 orang. Tapi sekarang setiap tahun hampir 300 orang dihantar oleh kerajaan Malaysia ke Jepun di bawah program dasar pandang timur. Kami balik. Bila kami balik, kami try untuk ubah. Masuk kilang kita ke, masuk pejabat kita ke atau keluarga kita cuba mengimplementasi apa etika yang kita belajar di Jepun. Tetapi hambatannya amat besar sekali. Kata kau ni baru pergi Jepun berapa bulan, balik dan jadi Jepun. Dia macam tu lah ibaratnya. Dia kalau orang Perak cakap lain lah. Former orang Melayu macam dia. Jepun pancung kita. Dia dah macam tu lah. Jadi
sebaliknya nak implementasi tu kan. Satu ketika saya bersama dengan Tun Mahathir, dia pernah cakap dengan saya, dia kata, Zul, you cannot change the entire Malaysia. Yang penting you ubah 5 orang keliling kot kata. Ubah 5 orang keliling, you maka lama-lama ramai lah orang akan berubah ke arah apa yang dasar pandang timur mahukan. Sebenarnya dasar pandang timur bukan Tun Mahathir minta kita bawa teknologi canggih, tidak. Dia nak bawa balik etika kerja je. Etika kerja, nilai level itu je dia nak usaha kita bawa balik. Dan itu yang kita bawa balik. Rupanya nak mengubah teknologi lebih senang daripada nak ubah manusia. Sikap manusia. Manusia payah. Jadi bila kita cuba, orang akan pergi kita, orang akan kata kita macam-macam kan. Jadinya, tapi bagi saya ini satu perjuangan. Merubah memang mengambil masa. Jadi saya pernah bercakap dengan even pihak Kementerian Pendidikan. Why not kita revamp sedikit dari segi tadika kita kan. Kita tak boleh ubah terus orang dewasa ataupun orang. Kita kena ubah daripada kecil. Jadi balik pada apa yang kita pernah berbual yang lepas tu, kita lentur buluh dari rebungnya. Itu bukan satu kata-kata kosong oleh tok nenek kita, tetapi ada apa kata orang pun parti yang pekat yang patut kita ambil dari kata-kata itu. Kita nak lentur buluh dari rebung. Balik pada soalan tadi, macam mana kita nak ubah kita? Jangan cakap orang lain lah, ubah diri kita dulu. Boleh tak kita berjanji pada kita hari ni, mulai hari ni, setelah kita berbual ni, bila anda pergi ke R&R atau anda pergi ke makan di fast food, setelah habis makan, boleh tak angkat budak tu ke tempat asal tu? Kalau di R&R, pergi hantar ke corner yang tempat orang bersih tu, atau hantar pada meja trolley yang ada itu. Kita mulakan. Supaya the next person yang datang makan tu tak payah menunggu dikemaskan meja. Okay? Jadi itu satu contoh. Dan beratur. Jangan tunggu nak beratur lah. Kita mulakan beratur dulu. Kita hormat waktu orang dah datang dulu, biar dia dulu. Jangan overtake. Tapi kita tengok di jalan raya macam mana masyarakat kita overtake. Muka sen dia potong. Jadi dia tak langsung rasa bersalah pun dia buat benda tu. Tapi kalau dia pun dia tak akan buat kerana dia tahu tu benda yang salah. Kalau saya buat ni, saya bukan dia tak ada Tuhan, tapi dia rasa berdosa kepada alam sejagat atau sesama manusia. Kita ni patut rasa berdosa dengan Tuhan. Tapi still kita buat benda yang sama. Jadi maksud saya pada soalan tadi tu, kalau ditanya saya perubahan datang dari diri sendiri. Nothing else. Dan perubahan kecil. Kalau kata Tuan Mahathir, mulakan dengan keluarga kita, mulakan dengan diri kita, kemudian kita sebarluaskan pada sama mungkin orang. Kalau kita dalam satu jabatan, kita mulakan. Kita sendiri suatu jabatan, kita mulakan. 5S tu jangan buat slogan lah. 5S buat betul-betul. Buat betul-betul 5S tu. Jangan slogan je. Just because ada pertandingan 5S antara jabatan, kita pun buat cantik. Buat report dan sebagainya. Kita dapat anugerah. Anugerah tak ada apa. Yang penting perubahan diri. It's not about anugerah, it's yourself. Jadi ini yang saya yakin dan percaya. Yang anda yang mendengar, semua beranak-anaknya, anak-anak yang semua yang ada dengar pada hari ini. Saya harap benda yang baik kalau anda dah terapkan, it's okay for you to tell your parents. Beritahu je, abang mak tak apa ni, kena ubah sikit. Jadi kita kena ada guts untuk beritahu parents kita benda yang dibuat tak betul. Pertama, ada ilmu. Kena ada ilmu. Kenapa yang kita tak boleh pakai plastik tu? Kenapa yang kita tak boleh potong queue? Kenapa kita tak boleh ambil orang? Suara sebagainya. Kita kena tahu kenapa tu dulu. Bila kenapa, the why is big enough, then we change. Hari ni, kita tak ada big why. Kita tak ada reason to do something, to change something. We don't have reason. That's why tak apalah. Kita buatlah apa yang patut kita buat. Doesn't affect myself. Ada effect kita, bila tak ada effect kita tak fikir ada effect orang lain. Tetapi kita tak tahu. Dalam konsep Jepun dia ada omoyari. Omoyari ni letak diri kita dalam orang di depan kita. Itu dia konsep tu. Apa-apa dia nak buat pun dia next person. Kalau saya buat report tak lengkap, apa akan berlaku pada orang yang menerima report saya contoh. Kalau saya masak tak sedap, apa akan rasa perasaan orang di depan kita. Sebab di Jepun kalau saya lihat kan, kalau you pergi ke kampung-kampung ataupun di bandar pun, kalau di tepi jalan banyak meja-meja yang hilang. Tak apa. Tak ada masalah. Apa yang berlaku, apa yang telah dikongsi oleh Datuk sebenarnya pertama sekali dia membuka minda kita. Okey. Para pendengar, okey. Okey, Datuk dah ada? Okey, cantik. Datuk dengar saya? Datuk dengar saya? Datuk dengar saya?
Saya tak dengar. Datuk. Dia dengar Okey, saya dengar Datuk. Dengar. Saya dengar Datuk. Yes, saya dengar Datuk. Kalau Dengar. angkat thumbs up. Dengar. Okey. Tapi saya tak dengar Izan. Oh, Datuk tak dengar saya? Saya tak dengar. Sekejap Boleh saya sambung? Boleh. Okey, ini Jadi, Datuk dengar saya? Contoh, ya, bila kita kata pasal sikap ni, sikap yang kata kita boleh ubah. Saya tengok satu lah, bila saya masuk kampung atau bandar-bandar di Jepun kan, banyak di kampung-kampung atau di tepi jalan kita berlalu tu, ada meja-meja yang menjual sayuran, buah-buahan dan sebagainya. Dan di tepi barang-barang tu ada tabung. Tak ada orang pun duduk situ untuk ambil bayaran, tidak. Maknanya bila kita berhenti, dia nak ambil tomato satu paket tu, dia masukkan duit RM1. Contoh dia pun. Kalau di Malaysia tu berlaku banyak. Tabung-tabung dengan buah-buah tu sekali hilang. Jadi ini back pada attitude. Kenapa benda ni boleh berlaku bila dia tahu bahawa kalau dia buat benda, apa akan rasa pada petani tu yang telah betul tanam nak tulis orang punya, betul ke? Betul. Jadi benda-benda ni semua kan datang pada diri sendiri. Jadi Mizukara ni bertambah baik berlaku kalau kita punya sikap yang baik. Jadinya bangkit buat tanpa disuruh ni, ada orang yang bangkit buat benda yang tak baik. Ada. Dia bangkit buat juga, bangkit buat tanpa disuruh pergi pompak. Tu pun bangkit buat. Tapi dia kena ada etika baik. Yang mana dia meletakkan di Jepun ni, dia ada satu dia punya omoyari ni. Apa kita buat pun kita kena fikir the next person tu. Macam contoh sekarang ni, kalau kita order barang-barang lah di Jepun tu, kita kata Panasonic punya peti ais ni, dia order tu. Bila sampai je, yang best ni pekerja tu akan pertama tanya dia nak buang ke yang lama punya, saya tolong. Bukan sekadar tolong buang je, dia tolong bersihkan kawasan tu, dia pasangkan untuk kita dan segalanya. Dia punya servis tu, sebab dia fikir dia tak nak nyusahkan orang, dan lepas tu dia make sure kotak tu dia bawa balik. Dia tak tinggal untuk kita buang kotak tu sendiri. So all these things are extra service yang dia buat kerana dia ada omoyari tu. Dia akan berfikir macam mana nak memudahkan orang yang the next person tu. Dia tak nak menyusahkan orang. Jadi ini sikap yang menyebabkan Mizukara tu berlaku dengan baik di Jepun bila kita ada sikap omoyari ataupun meletakkan diri kita di dalam keadaan orang di depan kita. Putting ourselves in their shoes, itu yang berlaku. Jadinya pada soalan tadi tu, it's not easy to change. Tapi kita boleh berubah asal kita balik kepada macam lepas saya berbual kan, tak ada agama di dunia yang mengajar kita buat benda yang tak baik. Semua mengajar kita menerapkan jenayah murni, menerapkan benda baik dalam hidup kita. Kalau kita buat our religion, tak kira Christianity, Hinduism, Buddhism, Islam, we go back to that, insyaAllah kita akan menjadi yang baik. Dan insyaAllah Mizukara yang lahir dan di jiwa kita akan menjadikan kita punya masyarakat dan juga negara kita lebih baik. Itu pandangan saya. Okey, soalan Datuk. Okey, soalan Datuk. Okey, boleh tak Datuk keluar dan masuk balik? Izan, rasanya Izan tak payah pegang mic. Okey, Datuk dengar saya tak? Gitu je. Datuk dengar saya? Tak boleh dengar. I cannot hear you. Okey, Datuk dengar saya tak? Boleh. Okey, cantik. Datuk, benda ni dah jadi macam panas sebenarnya. Orang tengah ada high impact, tiba-tiba dia jadi macam biskut. Bukan biskut kan, macam kuih raya tak jadi kot saya rasa kan. Okey Datuk, tak apa Datuk.
Tak apa, kadang-kadang buat orang menunggu ni bagus sebab orang buat kata Imam Ghazali, ilmu ni bukan untuk dinoktahkan tetapi ilmu ni adalah untuk dipanjangkan. Jadi masa menunggu ni adalah orang kata apa, buat orang menunggu ni adalah betul-betul kata Imam Ghazali, nak belajar kena sabar. Nak belajar kena sabar. Okey, ini Dato', apa yang soalan lagi yang saya dapat Okey. Bagaimana kita nak kaitkan semangat Mizukara ni? Kita dah bercakap tentang 5.0, society 5.0 yang sangat canggih, yang siapa tak boleh nak deny. Dan kalau boleh saya tanya, semua orang akan bercakap lebih senang hidup di zaman society 5.0. Sebab apa? Sebab teknologinya adalah teknologi yang kita tak boleh tidak boleh menolak akan dia punya kecanggihan dia. Itu realiti dia. Tetapi di sebalik kecanggihan teknologi itu, ada juga kelompongan di sebaliknya, Datuk. Bagaimana pula kita ni sebagai penjawat awam, orang yang bekerja, kedua sebagai ibu bapa, itu kita di rumah. Tetapi sebagai orang yang bekerja, bagaimana kita nak sebelum kita canggihkan alat tu, macam mana kita nak canggihkan diri kita ni untuk kita nak terapkan nilai Mizukara dalam diri kita. Supaya bila kita berfikiran secara canggih, penerimaan kita, keterbukaan kita secara canggih, barulah seiring kita menggunakan alat yang canggih tu. Bila alat canggih, kita tak canggih, pemikiran kita tak canggih, jadi betul lah kata orang kata apa Imam Ghazali, bukan kita melangkah ke depan, tetapi walaupun kita melangkah, tapi kita akan terus ke belakang. Macam mana Datuk? Zan, sebenarnya banyak negara kita ni, banyak benda yang berlaku top bottom. Top bottom, maksudnya arahan daripada atas, kerajaan kepada bawah. Tapi kadang-kadang kita terlupa bahawa kadang-kadang kita kena buat reverse psychology, makna bottom up. Okay? Bila bottom up ni, dia punya result akan lebih baik sebenarnya. Sebab kita keterlibatan semua orang tu lebih terselah daripada just repeating instruction. Okay? Contohnya lah, saya suka ambil satu contoh yang simple lah. Ketika saya berusia 17 tahun, lepas habis SPM, saya tunggu result. Jadi saya bekerja di Panasonic di Sungai Dewi. Dengan lulusan SRP saya dapat kerja situ. Dalam usia muda tu, saya dapat satu section dinamakan Quality Control Section. Jadinya ketika tu, salah satu kerja saya adalah untuk mengenal pasti kenapa kompresor dalam aircon tu tak berfungsi. Jadi ketika saya potong kompresor tu, saya buka, saya jumpa satu benang. Bila saya cuba benang, saya kata macam mana dalam kompresor ni ada benang, menyebabkan rotor dia tersekat di benang tu. Jadi saya berpendapat bahawa mungkin benang ni datang dari glove, daripada sarung tangan pekerja. Jadi saya menulis, sebab di Masjid di Panasonic, tiap-tiap minggu anda diminta untuk menulis apa saja. Suggestion box. Tulis apa pun dapat 50 sen. Walaupun negatif. Dapat 50 sen. Negatif sekalipun. Negatif sekalipun dapat 50 sen. Asal tulis. Sebab dia nak kita terlibat dalam satu proses. Diupah kita buat. Jadi saya pun tulis. Saya hari ni kerja, dalam saya dissect the compressor, saya jumpa benang. Kemungkinan besar benang datang daripada glove yang dipakai oleh pekerja. Apa salah kita tukar glove pada glove kulit? Jadinya tak adalah benang lagi. Saya pun hantar. Dan ujung bulan tu saya dapat RM280 atas suggestion tu. Terperanjat gaji saya RM280. Dan dia satu bulan gaji lagi just order. Jadi saya wow, saya umur 17 tahun, syarikat mendengar saya punya suggestion. Dan tak lama lepas tu, memang the whole line tu tukar pakai glove kulit. Ketika itu ramai kakak di line tu marah, mengamuk. Ini bodoh, Jepun ni apalah pakai glove kulit ni kan panas kan. Saya kecil je, takut je sebab saya yang bagi. Tetapi apa yang saya nak beritahu anda ni, bila bottom up ni you feel something, bila you didengari. Jadi dalam apa-apa proses kata nak berubah dan sebagainya, kita tak boleh minta top bottom. Saya rasa kerajaan kita dah banyak slogan lah, bersih cakap amanah. Does it come from the people or from the government? Kita kena create something come from us. Apa perubahan kita nak? Kita dengar. Apa yang nak berubah sebenarnya ni? Bila kita yang usulkan perubahan, baru kita commit kepada perubahan. Tapi bila kita dengar arahan orang, geram je bila lah nak tukar bos. Yang kita kasih macam
macam-macam dia punya idea kan. No. Dan saya lihat juga, pernah saya tegur beberapa majlis pembenaran, bila dia pergi hantar wakil dia ke luar negara melawat, yang pergi semua top orang atas tu. Top 4 pergi. Balik dia berbual. Orang bawah tak faham pun dia berbual pun. Dia dah lihat, dia dah nampak, tak sampaikan kan. Apa salah hantar orang bawah pergi tengok? Betul. Let them see, let them experience, and then let them come proposal macam mana nak buat satu perubahan jabatan tu je. Betul. Kalau kita kata kita dengar bahawa Jepun punya sikap ni bagus 5S ni, tapi yang pergi mendengar 5S di Jepun tu siapa? Bosses kita. Bukan orang bawah yang pergi. So kita start kena ubah, orang bawah ni pergi tengok. Boleh tak kau buat, dan kau cadangkan macam nak buat. So sometimes we need to change. Saya suka sikap Jepun, dia banyak mendengar. Sebab dia cakap Jepun ni 90% planning, 10% implementation. R&D gila. Macam-macam R&D buat, barulah finally buat sesuatu. Dan sebab bila dia buat satu, benda dah almost perfect. Yes, betul. Sebab semua starter nak buat benda tu. Dia tak ada lagi ni. Sebab dia boleh capai zero defect. Because they really start from R&D, buat yang betul. Lambat pun tak apa, asal benda tu perfect. Betul. Yang penting zero defect. Jadi inilah benda yang harus. Saya tak boleh nak jawab soalan apa tu Izan secara spesifik. Tapi saya cuma minta boleh kita berfikir, kita tukar cara approach kita dalam apa-apa. Kalau kita buat benda yang sama, result sama, buatlah benda lain pula. It's the same thing again and again, you get the same result. Change lah. Ubah cara approach, mungkin dapat result yang berbeza. Kan saya sebutkan, tanam benih tomato takkan keluar durian. Tapi saya ada satu tertarik dengan satu peribahasa Jepun ni. Saya nak sebut dalam bahasa Jepun, kalau tak sedap, datuk tolong betul. Kan. Okey, satu peribahasa Jepun ni, dia bercakap nana karobi ya oki. Maksudnya jatuh 7 kali, bangun semula 8 kali. Betul tak sebutan saya, Datuk? Ke salah? Sebutan betul dah boleh ke Jepun dah. Oh, boleh Jepun dah. Okey, yang dulu saya untuk yang pertama. Okey, jatuh 7 kali, bangun semula 8 kali. Jatuh 7 kali, bangun semula 8 kali, itu memerlukan motivasi yang sangat tinggi. Kalau kita kaitkan dengan bangsa Jepun, diorang bekerja jatuh 7 kali, bangun 8 kali. Tapi kita tak jatuh lagi, dah tersembam. Itu realiti. Kan? Tak jatuh lagi, dah tersembam. Jiwa sensitif Datuk orang Malaysia ni. Hati halus. Kan? Datuk, mungkin Datuk boleh share dengan kami pendengar ni, ada di kalangannya adalah berbagai, bukannya daripada elit kejipan saja, tetapi adalah bakal future leader, kan? Dan juga orang-orang awam yang berminat dengan Datuk ni. Mungkin Datuk boleh share dengan kami macam mana kami perlu ada semangat samurai. Kalau kita kata dulu semangat hantuah, kalau jebat ni takut dia bakar, kan? Tapi macam mana kami perlu motivasi yang tinggi supaya dalam keadaan apa sekalipun kita tenang, tapi niat kita ada satu untuk nak bangunkan organisasi kita, untuk nak membangunkan negara kita ke arah yang lebih cemerlang, lebih canggih untuk masa depan. Mungkin Datuk boleh share sikit. Masih dah. Sebenarnya macam mana kita definasikan kegagalan? How we define failure? Kadang-kadang back to how we define. Bila saya baca atau saya ikuti katakan macam Akio Morita, itu founder of Sony, Konosuke Matsushita, the founder of Panasonic. Diorang tak melihat kegagalan tu sebagai failure. Dia punya kegagalan tu is part and parcel of education, pembelajaran. Yang kata 7 kali gagal tu sebenarnya memang proses pembelajaran 7 kali. Supaya yang kali ke-8 kita bangkit dengan baik. Okay? Jadinya back kepada diri kita lah. Macam mana kita menerima sesuatu itu, adakah kita define gagal tu sebagai hopeless? Ataupun kita define kegagalan sebagai there is something better can be done. Kaizen. Jadi Jepun lihat kegagalan sebagai ada ruang untuk Kaizen. Tapi kita, kalau kita tak ambil sama pendekatan macam tu, kita akan gagal, give up. So back to apa yang kita define. Tapi kalau kita boleh ketengahkan ni kepada anak-anak kita, sebab di Jepun macam saya di saya belajar, kita tak ada first class, honor, second class, third class. Okay. Pass fail je. Jadi Jepun dia tak ada mengamalkan sistem ada ijazah kelas pertama, kedua, tiga, tak ada.
Pass fail. Sebab apa? Di situ kita lihat apa dia kata. Yang penting you lulus setelah you ikut apa yang kita ajar. Dia tak nak ikut ranking, dia tak nak ada benda-benda tu semua. Itu persaingan yang bagi dia bukan kata tak bagus. Dia nak ada semangat kesatuan tau. Gagal bersama, berjaya bersama. Ini saya belajar ni ketika saya universiti. Saya lihat ramai saya punya rakan-rakan pelajar saya. Dia sibuk juga dengan aktiviti persatuan, dengan aktiviti apa tu dia punya co-curriculum dan sebagainya. Ada kalanya dia tak dapat pergi kelas. Tetapi ada orang lain yang boleh pergi kelas, ambil nota dan bagi kat dia. Dan saya pun ada kalanya saya tolong ambil nota untuk orang lain sebab tak datang. Dan kita tak ada lokek pula nak sharing nota because kita nak semua orang lulus saja. Sebab apa kita kata bukan kisah pun kalau bagi nota bukan dia nombor satu. Kita tak siapa nombor satu nombor tak tahu pun. Dia pass and fail. Jadinya di situ saya lihat bila ada kerjasama dari segi nak menyelesaikan isu atau masalah dan tak pernah menganggap bahawa kegagalan tu merupakan benda yang baru give up, itu menyebabkan dia putus. Saya nampak Kaizen tu main peranan. Every time dia ada kegagalan dia kata ini Kaizen, improve better. Itu salah satu benda yang dia buat. Dan kalau dalam Okey, tapi Datuk sambung dulu sebab ada lagi soalan masuk banyak ni Datuk sebenarnya. Okey, Datuk mungkin sambung dulu. Jadinya bila kata how you define kegagalan, tapi kita kena ingat Malaysia tak teruk je pun tau. Bila dia parah ketika Perang Dunia Kedua tu, dia punya ataupun negara tu hancur lebur. Jadinya insafan tu tahap tinggi lah. Kesiapan untuk ataupun bangkitkan, ibarat dia dah dihempas begitu kuat. Bola tenis dia kuat, dia melambung tinggi sekali. Kadang-kadang kita ni tak cukup kot. Tak cukup kena hempas. Jadi kita complacent lah, kita pun tenang. Selesa kan, zone selesa. Zone selesa bahaya. You are in comfort zone bahaya. Kita kena sentiasa memikir bahawa what next, what to do next. Baru kita ada pembangunan. Kalau kita berada dalam comfort zone, macam kata tadi Ezan kata, ramai orang boleh menerima IR 4.0, ramai orang boleh terima society 4.0, tapi tak semua orang nak berubah. Kena berubah lah. Itu je. What choice do you have? Kalau you don't change, people change you. That's it. Itu je. Jadinya kena berubah. Jadi itu tak ada compromise. Takkanlah kita sampai bila pun nak duduk. Macam saya pernah dengar ada anti-anti kata, selagi tak terima bil telekom, dia takkan bayar aku dia. Nak plus, nak online, nak dia tak bayar. Dia nakkan kertas juga baru nak pergi bayar, tak pergi lagi apa nak bayar. Jadi kadang-kadang kita sebagai anak, generasi susu, kita terangkan mak kita, mak ini memudahkan mak aja. Nanti kita online mak tekan ni, ajar dia tekan macam mana. Kalau budak-budak baru lahir, budak-budak kecil dah boleh pandai main handphone, dah pandai main game dekat handphone mak dia, mak kita pun boleh diajar, insyaAllah. Jadi never give up in changing people lah. Okey. Ada lagi soalan? Boleh teruskan soalan ni betul Okey. Dah lebih sejam lah. sebab tu bila kata volume 2 ni Datuk, sebenarnya penangan dia sangat hebat. So kita jangan letak volume dah lepas ni. Kita kata terus orang kata apa, terbang. Kalau terbang tu dia tahu dah lah, nak mendarat tu susah. Kan. Okey Datuk, ni ada soalan daripada saudara Hasliza Rozali. Okey, beliau ada bertanya, ada pandangan mengatakan bahawa sebenarnya IR 4.0 dan 5.0 ini adalah bentuk penjajahan baru dari negara maju kepada negara yang miskin seperti negara kelas ketiga yang mempunyai ramai tenaga manusia. Apa pandangan Datuk? Ya, bila kata kita berubah dari pertanian kepada negara industri, nada yang sama keluar. Nada yang sama. Jadi kita dari pertanian, kita keluar negara industri, pelabur datang ke Malaysia untuk melabur sebab nak industrialkan negara kita. Apa yang berlaku lepas tu? Apa berlaku itu kita berpeluang untuk bekerja dengan syarikat asing, kita peluang belajar teknologi transfer, dan akhirnya kita pun bertukar jadi negara maju. Jadi sama juga bila masuk society 4.5.0 atau IR 4.0, negara yang kurang maju akan terasa benda yang sama, insyaAllah. Benda ni memang naluri lah akan terasa. Tetapi bila dia embrace benda tu, dia akan rasa at the end of the day dia akan belajar dan mereka akan berubah ke arah tu.
tak ada satu negara di muka bumi ni boleh terlepas daripada daripada perubahan dunia. No choice, you kena berubah. Okay. Jadinya kita tak boleh ambil negatif mengatakan bahawa ini penjajahan ekonomi. Sebab the word penjajahan ekonomi dah berlaku dulu dah. Tahun 70-an, betul tak? Bila pelabur asing datang Malaysia melabur, kita bagi macam insentif, free trade zone lah, kita bagi free tax haven 10 tahun tanpa cukai, macam-macam kita bagi. Kita kenapa? Kita sanggup dijajah dari segi ekonomi sebab kita nak bangunkan negara kita. Jadi isu yang sama akan berlaku bila Society 5.0 masuk dan teknologi baru masuk, kita akan terasa dijajah pada mula. Tetapi along the way, we learn something new. Then we develop, we change ourselves. Dan kita akan masuk era yang sama. Cuma cepat lambat tu bergantung pada polisi kerajaan, penerimaan rakyat dari segi perubahan tu. Itu saja. Jadinya jangan kita terkongkong dengan the word penjajahan ni. Today, the world is, kata orang pun, borderless. Sekarang ni redah mana-mana bisnes. Macam saya punya bisnes pun saya boleh berniaga 94 negara dengan satu lesen je. Satu lesen berniaga 50 negara. Mana boleh. Jadinya adakah saya menjajah negara? Tidak. Saya gunakan teknologi dan juga sistem untuk saya menyebarluaskan bisnes saya ke luar negara. Itu je. Jadinya kita jangan terkongkong dengan dua penjajahan kerana bagi saya dunia dah tak ada sempadan. Maka kita kena berubah cara kita berfikir. Itu pendapat saya. Okay. So, last. Sebelum saya berkongsi berkenaan dengan buku Datuk ni. Okay, buku Datuk Tertib Mazhab Bisnes Jepun. Okay, sebelum saya minta Datuk berkongsi meletakkan noktah kan. Walaupun Imam Ghazali kata, Imam Syafi'i cakap belajar tak boleh letak noktah. Tapi sebelum kita meletak noktah di atas perbualan kita hari ni, okay, perkongsian ilmu kita hari ni, mungkin Datuk boleh share sikit berkenaan dengan buku keluaran Datuk yang dianggap saya rasa agak canggih sebab dia pakai QR code. QR code. Okay, QR code yang tajuknya adalah Tertib Mazhab Bisnes Jepun. Mungkin orang kata mungkin menjadi sebahagian pada inspirasi kepada kami. Alhamdulillah. Sebenarnya buku ni ialah rentetan daripada buku pertama saya. Buku pertama saya ialah Samurai Kampung Medan. Itu banyak tentang pengalaman saya ketika saya jadi pelajar, kemudian saya bekerja dengan orang Jepun, kemudian saya jadi partner orang Jepun dan sekarang saya jadi penasihat kepada banyak negara Jepun. Itu perjalanan saya dalam buku pertama saya itu dinamakan sebagai Samurai Kampung Medan, tapi malangnya dah habis dijual. Belum printing out lagi. Jadi bila saya terbitkan buku pertama saya, ramai pengikut. Ramai yang orang nak belajar lebih dan ramai nak saya fokus kepada cara-cara Jepun berniaga. Maka lahirlah buku saya yang kedua ni namakan 27 Tertib Mazhab Jepun. Okay. Basically apa saya buat? Ketika saya buat pencerahan tentang buku Samurai Kampung Medan, ramai pengikut saya datang. Saya pilih lebih kurang 10 di kalangan mereka untuk ikut saya ke Jepun. Jadi pengalaman itu dituliskan dalam buku ni. Jadi ramai di kalangan mereka, bila dia berniaga, dia nak upgrade daripada 5 juta, 10 juta, 10 juta, 20 dan 100 juta. Jadinya saya rasa macam inilah. Saya bawa you ke beberapa syarikat di Jepun. Ini caranya syarikat 10 juta. Ini yang 100 juta, ini yang 1 bilion. Saya bawa. Of course, untuk saya punya rangkaian atau network saya boleh bawa masuk dia ke kilang-kilang dan juga pejabat. Jadi mereka dapat. Dari situ, saya mengenal pasti 27 tertib yang wujud di kalangan orang Jepun menyebabkan syarikat dia boleh bertahan lebih 100 tahun. Itu yang terjadi. So buku ni, yang menariknya buku ni, dia macam Izzah kata ada QR code. So di samping you baca, sebenarnya dia ada QR code yang you boleh scan dan ada video saya buat kat situ ataupun video yang saya kepilkan. Dan QR code ni saya akan update dari masa ke semasa. So buku ni akan hidup selagi saya hidup. Saya punya video dalam QR code tu, you akan dapat updated information about apa yang saya lakukan. Jadi ini buku ni memang boleh dibeli di semua kedai-kedai MPH ke, Popular ke, Telaga Biru. Kalau online, you kena order dulu pustaka.my lah. Itu ada online purchase. Okay. Dan kalau siapa yang nakkan buku yang dia beli tu ditandatangani, sila datang ke pejabat saya di Katana Circle Malaysia.
di Subang Jaya. InsyaAllah kita boleh gaji signature. Bila-bila datang. Dan siapa yang beli buku ni dah boleh jadi follower saya. Kalau ada program-program yang saya buat berkaitan dengan bisnes Jepun dan sebagainya, insyaAllah anda akan boleh turut serta untuk sama-sama kita berkongsi idea, berkongsi fikiran. I'm not consultant, tapi saya sekadar berkongsi ilmu yang ada, mana tahu boleh dimanfaatkan. Itulah Zan, introduksi tentang buku ni. Apa yang saya berbual tentang Dotoku, tentang Mizukara, semua dalam buku ni. Oh, okey. Ada dalam ni. So you can buy and read, insyaAllah. Okey, macam ni. Kalau dekat Jepun, kita ada Yuko Harayama. Okey, kalau di Jepun kita ada Yuko Harayama, yakni Executive Member Council for Science, Technology and Innovation. Tapi dekat Malaysia ni, mungkin boleh kot saya cakap kita ada Datuk Zulkifli bin Abdul Malik untuk bercakap macam mana kita nak membangun, nak meletakkan Mizukara di dalam hati kita, dalam diri kita untuk kita bangkit, buat tanpa disuruh. Boleh macam tu Datuk? Kalau saya labelkan macam tu Datuk. InsyaAllah. Jadi saya bukan nak ajar orang dewasa lah. Kalau boleh saya nak mula dengan yang kecil lah. Anak belia, okay. Dengan anak sekolah belia, I think more lah. We need to change from the bottom lah. Kita betulkan. Saya suka pegang satu lah. Jepun saya kata betulkan asas-asas yang betul. Ya, betul. Betulkan yang asaskan yang betul. So you follow that formula, insyaAllah. When you got a good foundation, you can have a great success. Foundation tak betul, kita payah nak ubah. Ya. Itulah. Okey. Kata-kata terakhir ataupun pesanan pesanan terakhir yang kata apa boleh bagi azimat lah kepada kami semua ni kan. Doanya mungkin tak boleh bagi, tapi mungkin kata-kata tu lagi bermakna lah kan. Kan. Okay, kata-kata yang terakhir sebagai azimat untuk kami ni supaya dapat berkhidmat, bekerja dengan lebih bermotivasi, dapat kata apa lebih menerima dengan keterbukaan, dapat melihat sesuatu lebih ke arah yang lebih positif. Kalau orang komen kita terima dengan terbuka dan tidak menghukum sebelum melihat sesuatu yang benar. Mungkin Datuk boleh bagi kata-kata terakhir untuk itu. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada semua, terutama kepada ID dan juga PBS sekali lagi kerana memberi ruang untuk saya berkongsi. Tak ada niat langsung nak mengajar, sekadar berkongsi ilmu yang saya dapat. Bagi saya, apa yang Dasar Pendidikan Timur telah beri kepada saya bukan sekadar satu peluang untuk merubah hidup. Saya asal anak setinggan, Kampung Medan Jangan Tulang Lama. Saya faham erti kemiskinan, tetapi dengan ilmu yang diberi oleh guru-guru dan juga melalui Dasar Pendidikan Timur telah merubah hidup saya. Dan inilah sedikit satu pulangan ataupun saya boleh bagi balik pada masyarakat umum. Dan yang penting sekarang ni bagi saya pula ada satu lagi misi yang lebih besar kerana orang Jepun banyak mengajar saya, banyak bagi saya ilmu. So misi terbaru saya dan akhir saya kan ialah untuk mengembangkan hidayah Islam ke Jepun. Dan insyaAllah saya akan, to me I want to return back whatever they did well to me, good to me dalam bentuk syahadah. Kerana mereka mempunyai etika yang baik, hikmahnya bagus, budi pekertinya bagus, cuma mereka tak bersyahadah. Kalau kita boleh bantu mereka bersyahadah, insyaAllah kita boleh meramaikan lagi umat Islam di muka bumi ini. Dan last but not least, memang ada program menterjemah buku-buku Fardu Ain kepada untuk disumbangkan kepada masjid-masjid dan juga masyarakat Jepun di sana. InsyaAllah. Itu saya ucapkan terima kasih lagi kepada Ailit dan juga KBS. Dan bukanlah terlalu awal, rasanya tak terlambat untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri sama Ustaz Ibrahim. Okey, kalau tu saya juga mewakili daripada Ailit KBS bahagian kluster kepimpinan di bahagian Bina Insan mengucapkan terima kasih kepada Datuk. Dan saya menganggap bahawa Datuk ni sebagai seorang guru lah yang banyak membuka mimbar, banyak berkongsi di dalam satu hadis yang saya nak petik, hadis radhiyallahu anhu pernah berkata, belajarlah kamu semua dan mengajarlah kamu semua dan hormatilah guru-guru kamu serta berlaku baiklah kepada orang yang mengajar kamu. Dan hari ini Datuk telah mengajarkan kami semua dan kami bersyukur kerana Datuk sudi meluangkan masa, sanggup bersabar dengan kami daripada volume 1 jadi volume 2, mungkin nanti akan jadi volume 3 yang lebih gempar insya-Allah. Dan saya pegang dengan kata-kata Imam Syafi'i bahawa ilmu itu adalah sesuatu yang bernilai positif, bukan untuk ditempel di kepala tetapi untuk disebarkan kepada semua. Okey, terima kasih Datuk, insya-Allah panjang umur, murah rezeki, kita jumpa lagi dan kami semua doakan supaya Datuk sentiasa diberi keberkatan dan kesihatan yang baik supaya dapat meneruskan berkongsi ilmu dengan kami lagi insya-Allah di masa hadapan. Terima kasih dan Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Okey, terima kasih kepada semua yang sudi mendengar perkongsian ilmu daripada Datuk Zulkifli bin Abdul Malik di bawah kluster kepimpinan bahagian Bina Insan, dan saya mohon ampun dan maaf sekiranya ada kekurangan daripada pihak saya mengendalikan sesi ini, tetapi apa yang dikongsi itu adalah satu pengungsian yang baik dan sama-sama kita manfaatkan dan kita cuba amalkan walaupun hanya bermula dengan sebesar zarah. Terima kasih dan Assalamualaikum.